dalam masa 1 saat getaran dia dalam 40 kali dalam masa 1 saat. Okey, jika panjang gelombang ialah 6 cm, berapakah tempoh dan halaju perambatan gelombang itu? Okey, baik. Dia beri frekuensi F. F sama dengan 40 Hz. Okey, dia beri frekuensi 40 Hz. Okey, kita tahu frekuensi ni sama dengan 1 per tempoh. Rumus dia gitu. Rumus dia frekuensi adalah 1 per tempoh. Boleh faham Okey, so soalan ni dia tanya diberi maklumat lain adalah panjang gelombang. Panjang gelombang lambda. Lambda sama dengan 6 cm. 6 cm tu bermaksud 0.06 meter. Kita tukar siap-siap. Daripada sentimeter tukar kepada meter sebab kita nak ukuran dalam unit SI, standard international punya tak? Standard pengiraan guna dalam meter So untuk menjawab soalan yang pertama, berapakah tempoh? So dia nak cari tempoh satu, katakanlah nombor 1 tu nak cari tempoh T. F sama dengan 1 per T. Kalau kita tukar kedudukan dia, T sama dengan 1 per F. Okey. Jadi F sama dengan 40 Hz. So maksudnya T dia 1 per 40 lah. Okey, berapa T 1 per 40? 1 bahagi 40. 1 bahagi 40. So jawapan dia 0.025 saat. Tempoh tu dalam saat Tempoh tu adalah masa. So pengiraan dia dalam saat. So inilah jawapan dia. Saat ni. Untuk tempoh yang kedua pula, dia suruh kira apa tu? Dia suruh kira berapakah halaju perambatan. So halaju ni rumus dia kalau dalam bab gelombang tak ada rumus lain dah. V sama dengan F lambda. Halaju sama dengan frekuensi darab panjang gelombang. So frekuensi dia dah beri 40 Hz. Darab dengan panjang gelombang tadi berapa? 0.06 meter. So jawapannya adalah 40 darab 0.06. So jawapan dia adalah 2.4 halaju dalam unit meter per saat. Ada juga orang kira, bukan orang, awak lah. V sama dengan F lambda, tapi F tu dia ambil 40, lambda tu dia tak tukar. Dia ambil 6 cm je. 6 cm. So jawapan awak lagi boleh juga 240, 40/6 kan? 240. Cuma dia tak boleh jadi meter lah. Dia kena jadi sentimeter. cm S-1 pun betul juga. Dengan syarat akhir tu kena tulis unit yang pengiraan awak. Boleh. Tapi biasa kalau kita nak beri pengiraan, kita beri dalam bentuk ni terus dia punya unit SI. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kalau ada dalam ni 17 orang, harapnya boleh lah buat pengiraan Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan graf gelombang untuk graf sesaran melawan jarak dan graf sesaran melawan masa. Dia ada dua jenis gelombang dua jenis graf gelombang. Kadang-kadang dia beri graf sesaran melawan jarak. Okey, sesaran melawan jarak. Jadi kita boleh cari panjang gelombang. Jarak pada paksi X ni puncak ke puncak, kita boleh cari panjang gelombang. Okey. Tapi kalau dia beri dalam graf gini, sesaran melawan dengan masa, tengok ni jarak. Sini masa. So kita tak boleh untuk graf sesaran melawan masa, kita tak boleh cari panjang gelombang. Untuk graf sesaran masa kita boleh cari tempoh. Sini ni antara puncak ke puncak ni berapa tempoh.
Kalau graf ni puncak ke puncak, berapa lambda? So awak kena perhatikan betul-betul. Okey, graf tu graf jarak ke graf tempoh. Kalau tempoh untuk cari kalau masa untuk cari tempoh, kalau jarak untuk cari panjang gelombang. Tapi kalau paksi Y dia tak ada masalah, dua-dua dia sesaran. Kalau sesaran kita boleh cari amplitude, kita boleh cari apa? Amplitude lah. So kalau paksi Y kita boleh kira amplitude. Amplitude tu maksudnya tenaga sebanyak mana. Semakin tinggi amplitude, semakin tinggilah tenaga yang terhasil. Okey, boleh. So soalan 2A dia tanya amplitude gelombang. Amplitude gelombang. Okey. Gelombang untuk satu puncak gelombang daripada dua graf tersebut, tentukan punca gelombang. Okey, gelombang tu yang sama, cuma dia buat dalam bentuk berlainan. Okey. Okey. Jadi kalau nak cari amplitude ni adalah sesaran maksimum dari titik keseimbangan. Berapa titik keseimbangan dia? Kosong lah. Titik keseimbangan di sini kosong. So, sesaran maksimum daripada keseimbangan kosong, berapa maksimum dia boleh pergi? Kalau kita tengok satu senggatan 5. So, 5 sini 10, 15. So, kita tengok sesaran dia adalah 15. So, amplitude tak perlukan pengiraan. Kita tulis saja 15 cm. Tu. Boleh? Boleh. Okey, tempoh pula. Kalau dia nak cari tempoh ni adalah masa. Jadi kita kena tengok graf masa. Jadi kita B kena refer untuk soal untuk graf nombor 2 ni ya. So tempoh adalah waktu puncak, tempoh adalah masa daripada puncak ke puncak. Kita kira ni sini 40. Jadi ada berapa senggatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So maksudnya di sini satu senggatan tu mewakili 4 saat. Okey. 4. Saya besarkan sikit Saya kecilkan ni. Kecilkan tulisan dia. So sini adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Azan pula sekejap. Kita berhenti kejap. Ini laluan pada azan.
Ada 22 orang sahaja. Azan dah. Azan dah. Ya, ya, azan dah. Amin. Amin Rabbal Alamin. Okey, baik. Kita teruskanlah. Okey, jadi kita nak cari tempoh antara puncak ke puncak tu. Jadi sini 40. Sini 40. Dan puncak sini kita tengok dia berada pada 8. Okey, jadi nak cari tempoh dia. Jadi sini 40 saat kena tolak dengan 8 saat. So jawapan dia adalah 32 saat. Boleh? 32 saat jadi jawapan dia. Okey, boleh. So nak cari frekuensi pula. Ya, nak cari frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh. Tempoh dah kita cari dah. 1/32 saat sama dengan 1/32. Jawapan dia 0.31225 Hertz. Boleh? Boleh? Itu adalah frekuensi dia. So seterusnya panjang gelombang. Kalau panjang gelombang, kalau frekuensi dengan tempoh kita tengok graf nombor 2. Kalau panjang gelombang kita tengok graf nombor 1. Graf nombor 1 ni panjang gelombang daripada puncak ke puncak. Berapa jarak dia? Okey, kalau sini 9, so kita kena kira berapa singkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So 6 singkatan, 9 bahagi 6. 9 bahagi 6. So jawapan dia 1.5 untuk 1 ni. Okey, maksudnya sini 1.5, 3, 4.5. Alah. Ya. Sini 4.5. Sini 6. Sini 7.5. Lepas tu 9.
Okey, jadi 9 lepas 9 lepas 9 10.5. Lepas 10.5 12. 13.5. Okey, sini 13.5. Lepas tu sini pula jadi berapa? 13.5 campur 1.5 16 hak. 12, 15. So sini adalah 15. Okey. Sini 15. Sini 3. Jadi panjang gelombang 15 tolak 3 bersamaan dengan 12 sentimeter. So panjang gelombang dia adalah 12 sentimeter. Okey, lepas tu hal laju gelombang pula. Jadi rumus V sama dengan F lambda. Okey, F kita kira dah di 0.03 berapa? 3125 darab dengan 12. Kata kalau awak tak mahu tukar meter tu kepada sentimeter tu kepada meter, boleh juga. Okey, 12 darab dengan 0.03125. So jawapan dia adalah 0.375 sentimeter per saat. Okey. Kalau nak tukar kepada sentimeter, 12 sentimeter tu tukar kepada meter bersamaan dengan 0.12 cm. Okey. So jawapan dia berapa kalau dalam meter? 0.03125 darab dengan 0.12. So akan dapat 3.75 darab 10 kuasa negatif 3 ms negatif 1. Gitu. Boleh? Boleh Boleh. Itu dalam meter. Kalau dalam sentimeter 0.375. Gitu. Alright, boleh Selesai untuk tugasan itu. Ada yang hantar semua betul. Ada juga. Ada semua yang hantar ada setengah betul, ada setengah dok. Tak apalah, janji dia cuba dah buat. Okey Dah. Okey, next kita nak pergi ke subtopik seterusnya adalah pelembapan dan resonans. Pelembapan dan resonans. Okey. Okey, gelombang kalau dia tak ada rintangan, tak ada halangan, dia boleh bergerak dengan amplitud yang sama. Maksudnya kalau tak ada apa-apa yang menghalang dia, gelombang tu sentiasa mempunyai tenaga yang malar. Sama je gelombang Tapi disebabkan oleh banyak rintangan dan halangan, contohnya saya cakap mengeluarkan gelombang bunyi kan. Lepas tu tapi gelombang bunyi tu hanya boleh sampai ke sesetengah dia punya jarak saja. Maksudnya dia tak boleh pergi. Kalau dia tak berlaku pelembapan, dia akan pergi terus sampai ke jarak infinity. Tapi disebabkan oleh ada rintangan udara, ada rintangan daripada ada bendasing-bendasing yang ada dalam udara tu menyebabkan gelombang bunyi yang saya cakap ni dia berlaku pelembapan. Mula-mulanya amplitud tinggi, tenaga tinggi, tapi semakin lama tenaga tu semakin rendah dan akhir sekali dia akan berhenti. Semakin lama semakin rendah, semakin lama semakin rendah. Last kali dia berhenti disebabkan oleh adanya rintangan. Itu kita panggil fenomena pelembapan. Seperti suara yang saya cakap,
Mungkin awak dengari tapi orang sebelah bilik dah tak dapat dengar disebabkan oleh pelbagai rintangan yang ada. Itu kita panggil proses pelembapan. Okey, kalau buai, adik awak buai, adik awak nak tidur dah, awak pergi ayun buai dia. Ayun dia berayun, tapi ayunan dia tu semakin lama semakin slow, semakin lama semakin slow. Bukan semakin lama semakin slow sebenarnya. Semakin lama semakin kurang amplitude dia. Tapi hal laju dia tu tak sama lagi. Tempo dia tu tak sama. Cuma amplitude dia semakin berkurang. Last kali dia akan berhenti. Berhenti daripada berayun. Okey? Tu kita namakan fenomena pelembapan. Sistem ayunan yang disesarkan kemudian dibiar berayun tanpa tindakan dari luar akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu dinamakan frekuensi asli. Itu frekuensi asli dia. Macam bumi mengelilingi matahari, dia mengikut satu frekuensi. Frekuensi itu tidak berubah sampailah kiamat. Sebab tu dia boleh bergerak dalam orbit dia. Dia bergerak dalam orbit. Katakanlah ada pelembapan, pada suatu hari nanti bumi akan berhenti sebab makin lama semakin perlahan-perlahan. Tu kalau ada rintangan lah. Okey, ayunan bandur ringkas mengalami pelembapan luaran yang ketara tetapi pelembapan dalaman yang tidak ketara. Bagi getaran spring, kedua-duanya pelembapan luaran dan dalaman berlaku dengan ketara. Okey, kita boleh nampak spring tu semakin lama sekali dia berhenti. Tu pelembapan. Okey, lepas tu pula apa okey, ni fenomena tu fenomena pelembapan. Okey, selesai pelembapan, tak ada benda pun. Pelembapan ni adalah rintangan, hasil daripada rintangan. Pelembapan dalaman bila ada getaran. Okey, getaran antara molekul tu dia menghasilkan tenaga luar seperti tenaga Hubble. Okey, dia akan menjejaskan dia punya amplitude. Okey. Pelembapan sendiri bermaksud pengurangan amplitude ataupun pengurangan tenaga. Amplitude ni banyak kita refer kepada tenaga. Kalau amplitude tinggi, tenaga tinggi. Amplitude rendah, tenaga rendah. Okey. Kalau amplitude semakin berkurang tu maksudnya tenaga yang dibawa semakin berkurang. Okey. Ada satu lagi fenomena, nama dia fenomena resonance. Resonance ni adalah satu fenomena yang menyebabkan ayunan paksa kita panggil. Dia terpaksa berayun. Contohnya macam saya nyanyi soprano. Ada lagu Itali orang nyanyi. Dia mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Okay? Frekuensi yang tinggi. Tiba-tiba gelas di atas meja pecah. Pecah. Sebab apa? Sebab berlaku resonance. Okey. Katakanlah sini dia tengah menyanyi. Okey, orang ni tengah menyanyi. Dia mengeluarkan gelombang. Okey. Gelombang tu ada frekuensi. Ada frekuensi. Dan setiap objek di atas muka bumi ni ada frekuensi dia masing-masing. Macam saya, suara saya ni ada frekuensi saya. Sebab tu awak boleh cam suara saya. Tu suara Cikgu Nazari contohnya. Orang lain frekuensi dia lain pula. Okey, katakanlah Ain Akila dia menyanyi, suara dia kita tahu ni suara Ain Akila ni contohnya Ain Akila contohnya lah. Sebab apa? Sebab kita tahu tu frekuensi bagi suara Ain Akila. Okey. Suara Ahmad dia lain pula, frekuensi lain pula. Tapi kalau kita nak tiru suara, kita kena frekuensi yang sama. Katakanlah kita nak tiru suara Ahmad. Kita kena tahu berapa frekuensi suara Ahmad. Kita pun cakap dengan frekuensi itu, maka suara yang didengari adalah sebiji suara Ahmad. Contoh dia. Itu kehebatan seseorang lah. Allah Ta'ala beri dia boleh tiru suara orang lain. Maksudnya dia boleh tahu berapa frekuensi suara orang tu. Okay? Sama juga dengan objek-objek lain. Macam gelas ni adalah kaca. Maka kaca ni dia ada frekuensi dia tersendiri. Katalah frekuensi kaca ni 20K, 20,000 Hz. Okey. Bila saya menyanyi,
soprano, lagu Itali tu, yang tarik-tarik tu, katakanlah suara yang saya keluar ni 20K juga, 20,000 Hz juga. Sama dengan frekuensi gelas ataupun frekuensi kaca, katakanlah. Jadi kaca ni berlaku resonance, iaitu ayunan paksa, sebab ada orang ada gelombang lain yang sama dengan frekuensi dia, jadi dia akan bergetar, turut sama bergetar. Bila molekul dalam kaca ni bergetar dengan amplitud yang tinggi, maka kaca tu akan pecah. Pecah. Semua orang kejut. Buat apa kaca ni pecah? Sebab frekuensi yang dikeluarkan oleh penyanyi soprano tu adalah sama dengan frekuensi asli dia. Frekuensi asli menyebabkan dia pecah. Alright. Lagi satu, katakanlah dalam telinga kita ni ada gegendang, betul tak? Gegendang telinga. Ada orang kita tepi telinga. Tak pecah pun. Tiba-tiba ada seorang lagi kita tepik pecah. Darah telinga awak. Mungkin dia keluarkan suara tu adalah frekuensi dia sama dengan frekuensi gegendang telinga, menyebabkan gegendang telinga tu bergetar dengan lebih amplitud, menyebabkan gegendang tu koyak. Koyak dan rosak. Okey, gegendang telinga kalau koyak dia boleh jadi balik, dia boleh tumbuh balik. Tak ada masalah benda tu tak, cuma darah telinga tu fenomena resonance. Okey, semasa resonance, sistem berayun dengan frekuensi asli. Sistem berayun dengan amplitud maksimum menyebabkan berlakunya kerosakan. Contoh, pada tahun bila tahu ada sini ada sungai. Lepas tu ada jambatan yang merentasi sungai tu. Jambatan. Macam tu. Lepas tu ada askar. Askar tengah berkawak. Bila dia berkawak, dia hentak kaki. Tum kan. Kawak askar kan dia kuat dah hentakan kaki dia dah. Pada satu masa tu hentakan kaki dia terlalu kuat, yang mana hentakan tu frekuensi dia sama dengan frekuensi jambatan ni. Tiba-tiba jambatan tu runtuh. Tu salah satu dia contoh daripada fenomena resonance. Yang mana menyebabkan berlakunya keruntuhan sebuah jambatan. Jambatan tu orang tak sangka jambatan tu boleh runtuh. Sebab apa? Berlakunya resonance. Jadi banyak lagi lah. Contohnya, contoh lain berlaku resonance ni microwave. Microwave. Awak ada ketuhar gelombang mikro, katakan oven dekat rumah awak tu. Bukan oven, dia microwave. Ketuhar gelombang mikro. Di mana sini ada timer, kita boleh set masa. Lepas tu kita pun masuk objek. Katakan kita masuk sup. Kita masuk tu kita guna bekas plastik je. Tahu? Tak. Kita masuk nak awak perasan tak dekat rumah ada plastik, di belakang dia tu tulis compatible with microwave oven, dia tulis. Kalau plastik ada lah jenis plastik. Kalau cuba awak tengok lepas ni di dapur tengok dia tulis belakang makuk tu dia tulis compatible with microwave oven. So maksudnya awak boleh masukkan Tupperware tu dalam oven. Okey, katakanlah saya ada makuk tu, saya pun letak sup. Saya nak panas sup. Biasanya microwave ni orang guna ketika nak cepat. Contohnya lewat bangun sahur, contohnya makanan sejuk, nak panas dalam masa segera. Lepas tu masuk dalam microwave ni, pusing masa 2 minit je. Kita tengok sup tu menggelegok macam kita letak atas dapur. Tapi dalam masa yang sama, plastik Tupperware yang kita guna tu
tak cair pun. Tapi cuba awak letak plastik Tupperware tu di atas dapur gas. Tupperware tu akan terbakar dan cair. Tapi duduk dalam microwave tak cair. Sebenarnya dia menggunakan konsep resonance. Okey, microwave ni dia mengeluarkan gelombang. Okey, gelombang. Okey, dalam bekas ni ada air dah, sup. Okey, microwave ataupun gelombang mikro, frekuensi dia F microwave hampir sama dengan frekuensi asli bagi air ataupun molekul air. Okey? Hampir sama dengan frekuensi asli bagi molekul air. Jadi microwave ni dia mengeluarkan gelombang dengan satu frekuensi. Dalam masa yang sama, frekuensi dia sama dengan frekuensi molekul air. Jadi molekul air sup ni akan bergetar. Bila dia bergetar dengan amplitude maksimum, getaran dia tu menghasilkan haba. Menghasilkan haba. Okey? Macam kita ambil tangan kita gosok pada kain tu, kan kita rasa panas tau. Sama juga dengan molekul air ni, bila dia dipaksa bergetar, okey, bila dia bergetar berlaku geseran antara molekul, maka terhasillah haba. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat, kita tengok sup tu menggelegak, panas, tanpa mencairkan bekas plastik. Tu kehebatan microwave. Dia boleh menggetarkan molekul air. Sebab tu kalau masa microwave tengah hidup, awak sepatutnya kena tutup pintu dia cepat-cepat. Sebab apa? Kalau awak biarkan terdedah, dalam badan kita kan ada air tak? Dalam badan kita kan ada air, ada darah. Dikuatiri darah kita juga akan bergetar. Kalau apa akan jadi kalau getaran tu berada di macam badan kita dipanaskan, gitu. Sebab tu kita kena cepat-cepat tutup microwave tu. Dan satu lagi kekurangan microwave ni, dia untuk segera panaskan boleh lah. Kalau kita nak masak tidak sesuai. Sebab apa? Sebab dia tidak membunuh kuman. Microwave ni untuk panas-panas lauk boleh lah. Okay. Dia berbeza microwave oven dengan oven biasa. Oven biasa buat kuih tu, dia menggunakan besi sebagai pemanas. Microwave dia guna gelombang sebagai pemanas dia. Boleh? Tu antara contoh-contoh dia berlaku pelembapan. Okey. Boleh tak? Tak? Pelembapan resonance tu antara dua fenomena lah. Okey, boleh Boleh. Jadi habis subtopik pelembapan dengan resonans. Esok kita akan masuk pantulan gelombang. Boleh? Okay, so hari ni saya tak beri apa-apa tugasan. Esok saya akan beri tugasan. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita dismiss kelas sampai sini. Kita jumpa pula esok. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, tulis nama tepi ni. Tulis nama. Saya tengok tadi ada 24 orang masuk. Tulis nama. Lepas tu kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kerana menghadiri kelas. Semoga urusan kita dipermudahkan. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok.
Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay. Alright. Cikgu. Bye-bye. Jangan lupa tulis nama Jangan lupa tulis nama.